Assalamualaikum, nama saya Nurul Ashki binti Muhammad Nur, nombor kad matrik 10 DIB 19F1029. Assalamualaikum, nama saya Nurul Wajah binti Muhammad Asur, nombor kad matrik 10 DIB 19S1033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adawiyah binti Roslan, nombor kad matrik 10 DIB 19F1064. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Nur Alia Fahana binti Muhammad Arifin, nombor kad matrik 10 DIB 19F1031. Assalamualaikum. Nama saya Nur Masyita binti Harun, nombor kad matrik 10 DIB 19F1066. Seringkali kita mendengar perkataan ibu bapa, kan? Ibu bapa ini adalah sebuah keluarga yang rapat dengan kita, yang paling terdekat. Ibu bapa juga adalah tunjang dan tunggak belakang bagi sebuah negara, sebuah institusi keluarga. Jadi kita juga tidak boleh menggunakan perkataan sekalipun kerana ia akan menggores hati ibu bapa kita. Kasih ibu membawa ke syurga. Anak-anak menghantar ke rumah orang tua ialah sikap anak-anak yang memandang hina kepada ibu bapa orang tuanya. Contoh, anak-anak ni dia menganggapkan ibu bapa ni sebagai beban. Nombor 2, sikap anak-anak yang memandang ringan terhadap tanggungjawab mereka kepada kedua ibu bapa mereka menyebabkan ibu bapa mereka terabai dan tak naya. Disebabkan anak-anak tidak mengambil berat terhadap mereka. Saya hari ini nak bincangkan dengan lebih lanjut mengenai faktor anak-anak menghantar ibu bapa ke rumah jagaan rumah orang tua. Faktor yang ketiga adalah anak-anak yang lebih mengutamakan kerjaya dan sikap materialistik mereka berbanding ibu bapa. Perkara ini dapat dinyatakan apabila anak-anak mendapati wang lebih penting berbanding menjaga ibu bapa, kerana melalui wang mereka dapat memenuhi kepuasan masing-masing dan dapat mengumpul harta secara automatik berbanding daripada menjaga ibu bapa yang mereka hanya mendapat penat dan lelah. Ini adalah pemikiran anak-anak yang bersikap materialistik dan lebih mementingkan harta berbanding ibu bapa. Okey, tujuan rumah orang tua ditubuhkan ialah satu, untuk memberi nasihat dan sokongan moral bagi untuk meneruskan hidup. Yang kedua, untuk menjaga kebajikan orang tua itu sendiri dari segi pakaian, makanan dan sebagainya. Langkah-langkah mengatasi tindakan segelintir anak-anak yang menghantar kedua ibu bapa mereka ke pusat jagaan orang tua. Isi yang pertama yang saya akan kupaskan adalah kurang didikan agama daripada kedua ibu bapa. Aspek yang memainkan peranan penting adalah ibu bapa dalam mengatasi tindakan segelintir anak-anak yang menghantar kedua ibu bapa mereka ke pusat jagaan orang tua. Ibu bapa pada masa kini seharusnya memberi didikan yang secukupnya dari pelbagai aspek, terutamanya didikan keagamaan kepada anak-anak, dengan cara menghadiri mereka ke kelas-kelas keagamaan serta dedahkan mereka dengan ilmu pengetahuan mengenai perkara yang disuka dan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Bagi mengatasi masalah ini semakin berluasa, tindakan masyarakat yang berkeluarga perlulah mempraktikkan amalan saling memaafkan antara ibu bapa dengan anak, bukan hanya menunggu pada sambutan hari perayaan sahaja. Amalan ini dapat melahirkan hubungan yang baik dalam sesebuah keluarga itu. Jangan pernah simpan dendam atau kemarahan di dalam jiwa, kerana ia dapat menghasilkan titik hitam di dalam hati kita dan akan membawa kepada perpecahan sesebuah keluarga itu. Langkah seterusnya untuk mengatasi tindakan segelintir anak-anak yang menghantar kedua ibu bapa mereka ke pusat jagaan orang tua adalah anak-anak perlulah bijak dalam membahagikan masa antara kerjaya dengan ibu bapa. Ibu bapa adalah satu-satunya yang kita miliki di muka bumi, tiada dua, tiada tiga dan tidak boleh digantikan dengan perkara lain. Sebagai seorang anak, kita perlulah meluangkan masa bersama keluarga kita
iaitu ibu bapa kita dengan membahagiakan mereka secara tidak langsung dapat mengukirkan senyuman di bibir mereka. Jangan pernahkan abai mereka ketika mereka kian berusia, malah curahkan mereka dengan penuh kasih sayang seperti mana mereka melahirkan kita, menjagakan kita dan membesarkan kita sebagai seorang ibu kepada kita. Langkah yang seterusnya ialah memupus sikap sesa bersyukur. Apabila ibu bapa mendidik anak-anak supaya bersyukur, anak-anak akan lebih menghargai apa yang diberikan oleh Allah. Contohnya, anak-anak akan lebih menghargai ibu bapa kita yang masih hidup sebab ada setengah antara kita yang ibu bapa mereka sudah tiada. Jadi mereka tidak sempat untuk memberi khidmat yang terbaik untuk mereka. Jadi kita sebagai anak yang masih ada ibu bapa ni, kita hendaklah memberi khidmat yang terbaik untuk mereka. Langkah yang seterusnya ialah saling berkongsi cerita dan masalah antara ibu bapa dan anak. Hal ini membuatkan hubungan antara ibu bapa dan anak lebih erat serta wujudnya kasih sayang antara ibu bapa dan anak. Jadi anak-anak akan merasa lebih dihargai dan menjadikan keluarga yang bahagia. Langkah yang terakhir ialah memberi pendedahan awal tentang kesan menghantar ibu bapa ke rumah orang tua. Macam kita tahu, kesan-kesan menghantar ibu bapa ke rumah orang tua ni, ibu bapa akan mengalami kemurungan dan akan mengalami gangguan emosi. Apabila anak-anak dah tahu perbuatan tu macam tak baik, macam mengalami kesan yang buruk, jadi mereka akan menghindari perbuatan tersebut daripada menghantar ibu bapa ke rumah orang tua. Jadi kita mestilah sayang dan menjaga ibu bapa kita dengan sebaiknya. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada masalah yang berlaku ini, iaitu masalah anak-anak yang menghantar orang tua ke rumah jaga orang tua ini, saya dapat simpulkan bahawa ibu bapa sebenarnya merupakan anugerah yang istimewa buat setiap insan, iaitu anak-anak. Selain itu, ia menjadi kewajipan untuk setiap anak untuk menjaga kedua ibu bapa mereka dan memberikan khidmat yang terbaik buat mereka, kerana nikmat menjaga ibu bapa itu hanya untuk anak-anak yang beruntung, berbanding daripada anak-anak yatim yang tidak mempunyai nikmat ataupun sempat untuk jaga orang tua berbanding kita. Jadi ada juga kita tahu syurga sebenarnya di bawah tapak kaki ibu, dan restu ibu dan ayah adalah perkara ataupun hadiah yang terbaik yang dapat diberikan dalam kehidupan kita. Terima kasih.
Setiap kali tibanya Hari Raya Aidilfitri, ibu bapa sudah semestinya girang kerana tahu bahawa anak-anak dan cucu-cucu mereka akan pulang dan bergembira bersama di hari yang mulia. Namun bukan semua mereka dapat menikmati keriangan sedemikian. Malah ada sebahagian ibu bapa terpaksa menyambut ketibaan Syawal di rumah orang-orang tua. Pak Cik Ismail Samad, 72 tahun, merupakan salah seorang penghuni rumah kebajikan orang-orang tua Seri Permai, Kuantan. Dia yang berasal dari Pekan Pahang sentiasa mengharapkan anak-anak datang melawat terutama ketika Aidilfitri, namun ternyata hampa. Biarpun riak sedih jelas kelihatan pada raut wajah Pak Cik Ismail yang telah dimamah usia, namun beliau bersyukur kerana dapat menghabiskan sisa hidupnya dan berkongsi nasib yang serupa dengan rakan sebaya yang lain di rumah perlindungan ini. Kawan-kawan ni masa kita duduk rumah ramai. Mari di sini tak ada. Siapa nak mari tak ada. Lama telefon tak ada. Pun tak ada kita. Pakcik, ya anak rasa tak tengok pakcik kat sini. Tak tengok pakcik kat sini. Bila? Anak pakcik ada mari tengok tak? Tak. Tak tahu. Kalau tahu cikgu tahu kan. Sementara bagi Pak Cik Jawi Abdul Rani, 70 tahun, selama 2 tahun menjadi penghuni di rumah kebajikan itu, tiada seorang pun daripada 3 orang anak beliau datang menjenguknya. Dia pasrah walau di pinggir anak-anak dan adik-beradiknya. Perasaannya ada perasaan sedih. Bergelap. Kenapa? Lama tak jumpa. Lama tak jumpa anak? Kenapa anak tak nak datang? Kisah Pak Cik Abdul Razak kecil, 57 tahun, menjalani kehidupan sendiri tanpa anak dan keluarga serta dihimpit kemiskinan hidup, memaksa dia dihantar anak saudaranya untuk tinggal di rumah kebajikan tersebut. Setelah setahun tinggal di rumah itu, dia menganggap dirinya tidak lagi disukai keluarga. Kalau dia datang suka jugalah. Suka sebab apa? Suka kenapa? Kenapa suka? Tak ada orang datang. Ada datang. Suka. Dalam pada itu, pengurus rumah kebajikan ini, Muhammad Fauzi Ramli, merayu waris penghuni rumah berkenaan terutamanya menjenguk orang tua mereka selagi hayat masih ada. Saya harap pihak keluarga datanglah. Sebab raya ni setahun sekali. Kalau boleh kita datang sekejap pun tak apalah, bagi mereka, dia orang ni rasa seronok. Tidaklah rasa orang kata dipinggirkan sangat. Kan? Jadi orang kata hari raya ni untuk hari orang kata mengeratkan silaturahim, hari untuk bersama keluarga. Apabila orang kata bila dihantar sini ke rumah kebajikan, raya tak mari, tak raya apatah lagi tak mari. Rumah kebajikan orang-orang tua Seri Permai yang terletak di Taman Tas, Kuantan diwujudkan sejak 5 tahun lalu. Rumah ini hanya menerima warga emas lelaki beragama Islam sahaja tanpa mengenakan apa-apa bayaran dan diuruskan oleh sebuah badan pengurusan secara sukarela.